Testing. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masuk dulu sebelum kita nak bermula majlis ilmu, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang ada ke lapangan, ya, sementara menunggu tibanya waktu Isya, boleh bersama-sama kita muzakarah sedikit pada malam ni, insya-Allah. Ya, masuk dulu. Okey, alhamdulillah dah masuk. Nur ya, Nur dah masuk. Nurul Husna ya, dah masuk. Alhamdulillah. Awalnya masuk. Ya, sahabat-sahabat lagi boleh sedikit sebanyak, insya-Allah boleh bersama-sama pada malam ni, insya-Allah kita bincang sedikit. Okeylah, alhamdulillah ya. Marilah kita memulakan majlis ilmu kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi. Ya, bersama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita bersama-sama di dalam majlis ilmu walaupun dengan secara online, ya, bukan dengan secara talaqi ataupun dengan secara kita bersama-sama di surau ataupun di masjid, ya, sama-sama kita dengan secara online, dengan secara langsung pada malam ni. Malam ni sudah tiba, sudah kata kita dalam bulan Sya'ban, ya. Sudah 25 Sya'ban. Ya, sudah 25 Sya'ban dah kita di dalam bulan Sya'ban. Arti katanya, ya, 4 hari lagi lah. Mungkin insya-Allah pada hari Jumaat nanti. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan hari Jumaat, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan berjumpa dengan satu bulan atau bulan yang mana umat Islam seluruh dunia yang menunggu-nunggunya, ya, ketibaan bulan yang penuh dengan keberkatan, ya, dengan penuh dengan tawaran-tawaran kepada kita. Maka tuan-tuan, ya, alhamdulillah kalau kita dapat berjumpa dengan, ya, bulan Ramadan akan datang ini, sekiranya kita ni adalah seorang yang mana special lah yang Allah Ta'ala pilih. Ya, Allah Ta'ala pilih kita dapat bertemu dengan bulan yang mana penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Sahabat-sahabat,
muslimin dan muslimat, ya, pada malam ni marilah kita bersama-sama muzakarah ataupun saya ingin kongsi dengan sahabat-sahabat, ya, tentang tajuk yang saya buat kupasan di dalam kitab atau buku-buku para alim ulama, iaitu tajuk saya akan bincang malam ni, iaitu menyambutlah, ya, ketibaan bulan Ramadan dengan kegembiraan. Menyambutlah ketibaan bulan Ramadan dengan kegembiraan. Inilah tajuk saya nak kupas sementara tibanya waktu Isya. Kenapa saya pilih tajuk ini? Ya. Kenapa saya pilih tajuk ini? Sebabnya kita cubalah lihat, ya, Ramadan pada tahun-tahun yang telah lepas, ya. Adakah sama dengan Ramadan pada tahun ini? Jadi bermakna kata bulan Ramadan pada kali ini mungkin kita ini tidak dapat sempurna seperti mana Ramadan daripada tahun-tahun yang telah lepas. Apa artinya? Ya, dengan bahawa kita ni tidak dapat, ya, meriahlah, seolah-olahnya kata meriah sebagaimana Ramadan yang telah lepas, ya. Contohnya, ya, Ramadan yang telah lepas kita dapat meriah dengan solat berjamaah di masjid, di surau, dapat berbuka puasa di masjid, di surau, dapat solat sunat tarawih, ya, di masjid, di surau secara berjamaah. Kita keluar, ya, kita, isteri kita, anak-anak kita, ya, untuk ibadat pada bulan Ramadan yang telah lepas, iaitu di masjid. Berbezanya, ya, Ramadan pada tahun ini, mungkin kita, ya, tak dapat lagi, ya, nak solat tarawih, nak solat berjamaah dekat masjid, dekat surau. Jadinya rasa kita ni seolah-olahnya, ya, tidak ada kegembiraan, tidak ada keseronokan Ramadan yang akan tiba pada tahun ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, ya, di sinilah kita mesti kena ingat, ya, bahawa kita yang mana Allah Ta'ala jemput untuk sampai kepada bulan Ramadan, ya, walaupun keadaan berbeza dengan Ramadan yang telah lepas, ya, tahun-tahun yang telah lepas, kita kena ingat, ya, bahawa kita mesti kena menyambutnya, ya, menyambut kedatangan Ramadan pada kali ini dengan kita ni rasa seronok, kita rasa gembira, ya. Keseronokan dekat sini, kita ingat bahawa kita ini Allah Ta'ala jemput kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan pada kali ini. Alangkah kita lihat, ya, sahabat-sahabat kita, sahabat agama dengan kita, ya, mereka hampir-hampir dengan nak habisnya bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, mereka tak dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, mereka Allah Ta'ala panggil, ya, untuk bertemu dengannya. Tapi kita ni Allah Ta'ala jemput sampai ke hujung bulan Sya'ban, tibanya bulan Ramadan, alhamdulillah, bersyukurlah kita. Jadi di sinilah, ya, kita mesti kena gembira, ya, bergembira. Kita mestinya seronoknya dengan ibadat yang mana kita boleh laku lagi, kita boleh kumpul lagi, sama ada ibadat fardu maupun ibadat sunat, ya, yang mana kita dapat faham bahawasanya, ya, baginda kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang mana kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajruha min 'asharatin ila 700 dha'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, setiap kebaikan,
tuan-tuan, setiap kebaikan yang mana anak Adam kerja, ya, ini pada bulan Ramadan lah, maka digandakan, diberi pahala kepadanya. Diberi pahala, digandakan pahalanya daripada 10 sampai kepada 7. Sabi ini mana kata 700 ganda lah. Kebaikan yang 10 diganda sampai 700. Melainkan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu bagi aku. Ya, Allah Ta'ala bagi aku, wa ana ajzi bihi, yani aku balas, aku bagi pahala betapa banyaknya tidak terhitungnya. Ini kita kata apa yang dapat faham daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam di sini, sahabat-sahabat, bahawasanya kebaikan amal ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan ini, ya, kalau katanya 10 kita buat diganda sampai 700 ganda, maka puasa ni kita lihat tak tahu betapa banyaknya pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita. Sebab itulah seronok tak kita, gembira tak kita dapat menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Mesti kita kena tanam dalam hati, mesti kita kena rasa gembira. Walaupun kita ini tak dapat meriah, seronok datang ke masjid, ke surau untuk solat berjamaah, untuk solat tarawih berjamaah dengan sahabat-sahabat kita, kita buat dekat rumah dengan keluarga kita. Ya, kita buat kat rumah dengan keluarga kita. Kita qiyam, ya, solat tarawih dengan keluarga kita. Maka tak lain tak bukan pahala yang mana Allah Ta'ala janji untuk beri kepada kita betapa banyak berganda-ganda yang mana kita lihat. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila kita renung dalam sebuah hadis lagi, ya, baginda kita sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam sebuah hadis yang lain, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang mana kita dapat faham baginda kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang gembira, ya, siapa yang seronoklah kita kata, ya, siapa yang gembira, seronok, ya, dengan ketibaannya Ramadan, ya, dengan datang bulan Ramadan, 4 hari lagi Ramadan akan datang, Sya'ban akan ditinggal. Orang yang rasa seronoknya kedatangan Ramadan dengan bahawa dia azam untuk melakukan amal ibadat, mungkin dalam hatinya pada tahun ini akan saya buat ibadat lebih daripada tahun-tahun yang telah lepas. Kata azamnya, dia seronoknya dengan datang Ramadan kerana dapat dapat melakukan amal ibadat habis-habisan. Kalau kita memandu, ya, kita bawa kereta, maka kata kita ni pecut lajunya, kata 108, 200 kita pelajunya. Makna katanya kita pada bulan Ramadan ni habis-habisan lah, lebih kurangnya 29 hari ataupun 30 hari ni kita buat sungguh amal ibadat. Orang yang ada azam macam ni, seronok beginilah dikatakan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, Allah Ta'ala haram jasad dia atas api neraka. Janganlah kata api neraka nak sentuh kepada orang ini. Ini dengan keberkatan Ramadan. Hatta jikalaulah dengan azamnya yang bersungguh-sungguh, ya, dengan seronoknya datang Ramadan, dia azam untuk buat kebaikan, untuk nak lakukan amal ibadat sepenuh-penuhnya pada bulan Ramadan itu, kalaulah dia tiba-tibanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insya-Allah Allah Taala ampun dosanya. Inilah tuan-tuan hebatnya bulan Ramadan,
hebatnya bulan akan datang ni, yang mana bulan yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, perintah ke umat orang Islam seluruh dunianya untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baca lagi ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dihormati lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka apabila kita lihat, kita renung dekat sini, ya, menyambutlah kita bulan Ramadan akan datang dengan kegembiraan, ya. Bulan Ramadan akan tiba, Allah Ta'ala, ya, akan buka lah pintu-pintu pintu-pintu langit, ya, dan Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka Jahannam sehingga sampai syaitan-syaitan dibelenggukan pada bulan Ramadan itu. Itu gembira kita pada bulan Ramadan. Seronoknya kita sebab apa? Ya, bulan Ramadan Allah Ta'ala buka pintu-pintu langit. Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka Jahannam dan syaitan-syaitan dibelenggu. Maka di sinilah, ya, pada bulan Ramadan nanti, apabila tibanya awal bulan Ramadan, ya, maka segala syaitan-syaitan dibelenggu. Segala syaitan-syaitan akan ditangkap. Bagaimana baginda kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ya, hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baginda kita bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatasy syayatin. Ya. Apabila tibanya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit dan dikunci ataupun ditutup pintu-pintu neraka Jahannam dan dibelenggu segala syaitan-syaitan. Makna kata, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, inilah hebatnya, ya, pada bulan Ramadan apabila tiba kepada kita, kita gembira, kita seronok kerana, ya, betapa besarnya nikmat rahmat Allah beri kepada kita apabila tibanya bulan Ramadan. Maka kita katalah, ya, pada bulan Ramadan, ya, Allah Ta'ala sudah tangkap segala syaitan-syaitan, ya, sudah dibelenggu segala syaitan-syaitan. Maka apabila datang persoalan kepada kita, bagaimana kata syaitan itu sudah ditangkap tetapi masih ada lagi, ya, perkara-perkara maksiat yang muncul pada bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya, sekalian, apa kita dapat faham daripada hadisnya yang mana disebut kata, ya, ada riwayat Imam Muslim kata suffidat syayatin, ya, dibelenggu syaitan-syaitan, wa maradatil jinnu, ya, makna kata jin-jin, jin-jin pun dibelenggu juga, iaitu syaitan-syaitan yang hebat-hebat, ya, jin-jin yang hebat-hebat ni, yang kuat-kuat lah, kata pangkat-pangkat yang hebat-hebat ni lah. Jadi semua dibelenggu, ditangkap. Tapi ada ulama hadisnya yang mengatakan bahawa ada syaitan-syaitan yang mana tidak dibelenggu, maka masih ada lagi lah. Akhir kata yang lemah-lemah lah, syaitan yang tak ada pengalaman, syaitan kata yang kedudukan yang kira kata yang tak ada pasukan atau tak ada cara-cara nak menyesatkan anak Adam ni. Cuma dia adalah syaitan juga.
Ya, dia bolehlah melakukan menipu, mempasakkan anak Adam, tetapi dengan dia ni tidak ada pengalaman. Ya, sebab itulah ahli hadis dia kata di antaranya kalau syaitan-syaitan dibalngu, ya, jin-jin apa yang dibalngu semua ni yang kuat-kuat saja, ya, dibalngukan dengan rantai. Tapi masih ada lagi lah, ya, masih ada lagi. Ada faham dan ibarat daripada pada ahli hadis, dia kata watasfidu syayatin ibaratun an ta'jizihim anil igwari wa tazyini syahwat. Tu anda katanya dibalngu segala syaitan-syaitan tu ibarat kata dengan nak melemahkan mereka itu daripada nak menipu anak Adam lah, nak menipu kita dan nak membantukan syahwat kita. Sebab itulah apabila kita renung dekat sini, memang ya masih ada lagi kadang-kadang gangguan dah bagi tu bagi nu, ada persoalan yang datang, mana-mana ni kata syaitan jin-jin dibalngu pada bulan Ramadan, tapi masih ada lagi bagi keadaan dapat misteri situ di sini dan sebagainya. Jadi kita ingat dekat sini bukan keseluruhannya syaitan yang mana dibalngukan. Ini daripada setengah para alim ulama yang mengatakan bahawa tidak dibalngu keseluruhannya segala syaitan-syaitan itu. Masih ada lagi. Itu kita takut. Yang ada lagi itulah kesan-kesan yang mana dia akan nak menyesatkan kita. Dia pisahlah, yang nak pisah, tetapi tak kuatlah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, ya, apabila kita puasa ni, ya, jadi rongga kita tak makan, kita tak minum, ya, kita lihat keadaan kita letih, jadi nafsu syahwat kita adalah lemah sekali, kan? Cuba kita lihat, ya, kalau kita makan banyak, jadi kita ni rasanya kuat tak? Kita rasanya malas, ya, kita jadi letih, ya, kena tidur sebab dengan kita makan banyak, nafsu syahwat pun semakin kuat. Jadi nak kata dekat di sininya kita puasa ni pecahlah nafsu. Sebab itulah, ya, pada bulan Ramadan ni yang akan datang ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita seronok, kita gembira kerana syaitan-syaitan dibalngu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, ialah apa yang ulama mengatakan. Di antara ulama yang mengatakan, ya, tibanya bulan Ramadan, syaitan-syaitan jin-jin itu dibalngu, dirantai dan sebagainya. Ada kata dengan bahawa mereka ni tidak dirantai secara keseluruhan, ada separuh dan sebagainya. Tak masalah, lagi ada baki, tak apalah. Apa yang penting ni kita ingat, ya, kita apabila tiba bulan Ramadan nanti, kita azam nak lawan, ya, daripada nafsu-nafsu yang jahat yang ada yang mengatas menguasai kita untuk melakukan maksiat jahat dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ya, maka apabila kita renung lagi, ya, pada bulan Ramadan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada hamba-hambanya yang berpuasa itu, iaitu special lah, seolah-olahnya orang yang dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dan dapat berpuasa dengan sempurnanya. Kita kata mula daripada awal Ramadan sehingga akhir bulan Ramadan, ya, dia sudah dapat maghfirah daripada Allah, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, seolah-olah berjayalah sekiranya dia meninggal dunia pada ketika itu, maka Allah Taala akan beri syurga kepadanya. Ada yang mana kata syurga yang bernama Ar-Rayyan, ya, syurga Ar-Rayyan, yang mana syurga yang dicadang kepada orang yang berpuasa. Ya, jadi kalau kita baca dalam hadis, ya, sebuah hadis riwayat Imam Bukhari juga, ya, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda kita bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan,
yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Ya, yuqalu aina as-sha'imun fayaqulun la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Fa idza dakhalu aghliq falam yadkhul minhu ahadun. Ya, nak kata sungguhnya di dalam syurga ada pintu yang dikata pintu itu adalah pintu Rayyan. Makna kata syurga yang bernama Rayyan lah. Orang yang berpuasa akan masuklah. Siapa yang berpuasa, yang sempurnanya puasa, yang dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah kamu pintu nama dia Ar-Rayyan. Ya, banyak lagi pintu-pintu yang ada. Dia kata 8 pintu semua yang ada, ya. Pintu Firdaus, banyaklah pintu-pintu yang ada, tapi pintu Ar-Rayyan ni khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Tak dapat siapa pun yang memasuki di dalam pintu itu melainkan orang puasa. Kalau kita ni orang yang mana puasa yang tak dapat sempurna, tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak masuk dalam syurga pintu yang bernama Rayyan? Ya. Jadi pintu syurga akan bertanya kita, mana orang yang puasa? Sebab tu mana orang yang puasa? Ya, tak boleh selain daripada orang yang berpuasa itu akan masuk dalam pintu ini. Apabila orang berpuasa dia masuk ramai yang masuknya, betapa seronoknya, gembiranya sebab Allah bagi masuk dalam pintu Ar-Rayyan itu, ya, maka pintu pun tutup kunci, tak ada siapa yang boleh masuk lagi. Ni tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya, apabila kita lihat seronok gembira kita, ya, sambutlah Ramadan kita dengan kegembiraan. Sebab itulah kalau kita renungnya, ya, bulan Ramadan yang akan datang ini, ya, adalah bulan yang mana istimewa untuk umat Islam. Ya, kita lihat 11 bulan, kita lihat ada sama tak dengan bulan Ramadan? Tak sama. Ya, istimewa bagi kita umat Islam, bagi kita orang yang beriman. Ya, bagi kita orang beriman, ya, orang yang ikhlas, orang yang mana betul-betul niatnya, ya, kita nak jadi orang yang berpuasa, ya, orang yang menjaga segala-galanya dari ketika kita puasa, ya, jaga yang zahirnya daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ya, sebab itulah Ustaz benarnya yang orang tanya kenapa tak nak sentuh tentang masalah fiqh sikit. Mati itu sahabat-sahabat, ya, kita selalunya duk dengar para asatiza, para alim ulama, ada panduan daripada Jaiz, daripada Jakim dan sebagainya, ya, tentang masalah fiqh lah, persiapan kita tentang syarat sah puasa, syarat puasa, rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, banyak-banyak itu Ustaz tak bincangkan tu. Kita, ya, belajarlah sebelum kita nak tibanya bulan Ramadan, bulan puasa 4 hari lagi, belajar dulu yang tu, ya, bagaimana niat kita pada malam hari, ada taklid Imam Malik dan sebagainya untuk keseluruhan bulan Ramadan, itu tak tersebut, ya, kita ada sedikitlah. Jadi nak beritahu di sini tentang peringatan sebenarnya, ya, dari Ustaz dan sahabat-sahabat semuanya, nak kata kita ni menyambutlah bulan Ramadan kali ini dengan kegembiraan, ya, dengan kegembiraan. Sebab apa? Sebab keadaan kalau lihat di sini sedih sahabat, ada sahabat kita kata sedihnya dia puasa pada tahun ini, ya, tak dapat bersama-sama solat berjamaah dekat masjid, dekat surau, duduk kat rumah saja, ya, sebulan lebih nak masuk ke 2 bulan pula, ya. Ini arahan, ya, tak boleh. Kita jagalah, ya, perkara yang lebih banyak memberi mudarat, ya. Kita tunaikan, kita patuhlah, ya, perintah pihak kuasa, mereka duk kontrol supaya apa? Wabak ni, wabak kata COVID-19, COVID-19 ni mungkin, ya, hilang begitu apabila kita ni, ya, duduk tetap dekat rumah, stay home, boleh kata dalam rumah kita ni. Jadi insya-Allah lah Allah angkat sikit-sikit ibadat kita dalam rumah.
Tengok tuan-tuan, sahabat-sahabat, tahun ni kita yang tak pernah jadi imam solat tarawih. Tahun ni kita ni boleh cuba jadi imam untuk keluarga kita. Mungkin lepas itu kita ni boleh jadi imam pula, ganti imam dekat masjid, dekat surau. Jadi kita ni boleh training dah sekarang ni, dah pandai jadi imam solat tarawih. Panduan solat tarawih kita buat berapa rakaat nak buat? Kita buat 20 rakaat. Ada surah-surah lazim kita baca. Kita tak ingat baca surah, kita surah Baqarah dan sebagainya, kita baca surah lazim pun tak apalah. Ialah panduan daripada Jabatan Agama ada untuk kita ni. Kita buat 20 rakaat. Ada sahabat kata nak buat 8. Penting tak apalah buat. Yang penting kita buat. Jangan tak buat. Bukan main ujian kita ni apabila duduk dalam rumah ni, macam-macam lah ujian jadi nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, nak buat 36 ke, nak buat lebih laginya, asalnya kita buat. Jangan kita tinggal solat tarawih. Di antara sunat yang mana kita kena ingat dan kita mesti buatlah. Kita buat sebagai kata dituntut kepada kita ni adalah solat sunat tarawih. Kita buat berjamaah. Sebab ujian kepada kita kadang-kadang ni dengan kita buka puasa, dengan makan minum kita tak cekak, kita rasa letih sebagainya, solat lewat-lewat. Jadi rugilah kita dapat Ramadan pada tahun ini, kita tak penuh, tak solat tarawih, ibadat kita kurang, jadi rugilah. Jadi kita buatlah, kita solatlah tarawih, walaupun kita buat dekat rumah, kita buat bersama dengan keluarga kita, latih kita jadi imam dekat sini. InsyaAllah doa kita, apa yang kita pelakukan ibadat walaupun di rumah kita, maka kita ingat Allah Ta'ala akan beri ganjaran pada kita, kita orang yang patuh, orang yang taat kepadanya. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, masa pun lebih singkat lagi, nak masuk dah waktu Isyak. Jadinya apabila kita lihat apa yang saya buat kupasan tajuk pada malam ni, kita cubalah bersama-sama ingat bulan Ramadan pada kali ini kira-kiranya berbeza dengan Ramadan yang telah lepas. Bagi orang yang berniaga, contoh berniaga pasal Ramadan, makanan, minuman dan sebagainya, pakaian-pakaian, kita lihat untuk menyambut ketibaan Syawal, yang Aidul Fitri. Jadi tuan-tuan, tahun ini berbezalah. Jangan sedih, gembiralah. Kerana anda sudah kata diberi peluang untuk dengan keluarga. Jadi kita tahun-tahun yang telah lepas, kita lihat kita sibuk dengan berniaga. Kalau pasal Ramadan, ada tengah dia sahabat, sehingga tak sempat, dia kata, Ustaz, tak sempat saya nak solat tarawih kerana banyak ni benda yang kena buat selepas daripada masa berbuka puasa, kena simpan periuk itu ini, kena simpannya, tak sempat, letihnya tak buat solat tarawih, tak sempat nak ibadat sebenarnya. Dengan apa? Dengan kejar, dengan cari rezeki. Ada pada bulan Ramadan, pasal Ramadan. Tapi pada tahun ini tuan-tuan, sahabat-sahabat, kalaulah kita yang mana tak dapat lagi berniaga di pasal Ramadan, kerjaan tak dibenarkan lagi, kita boleh buat cara online. Tetapi kita ingat, kita boleh buat kita boleh penuh masa dengan keluarga kita. Tahun ni kita penuhlah dengan ibadat, dengan keluarga kita, solat tarawih berjamaah, dan sebagainya. Baiklah, itulah tajuk yang Ustaz dapat berkongsi dengan sahabat-sahabat pada malam ni. Ada lagi insya-Allah pada bulan Ramadan nanti akan datang minggu depan, Ustaz akan bincang dengan sahabat-sahabat tajuk yang lain pula, supaya dapat manfaat untuk kita semua. Salah dan silap, tidak tersusun bahasa dan sebagainya adalah kelemahan saya. Yang Ustaz minta maaf. Yang baik, yang betul itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha